Selamat malam, salam sejahtera. Persoalan paling besar malam ini ialah, adakah Anwar akan pecat jika Zahid bersalah? Soalan ini dilontarkan oleh seorang pemimpin atau satu parti politik yang paling panas sekarang. Sebelum kita teruskan, sila tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini dan juga membantu mengembangkan channel ini. Tekan butang subscribe itu percuma. Baiklah saudara-saudara sekalian. Ramai orang sebenarnya yang gembira Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Namun ramai juga orang yang mempersoalkan pelantikan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Ada ramai juga ahli-ahli PKR maupun ahli-ahli Pakatan Harapan yang kurang senang dengan pelantikan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Mereka kata Zahid Hamidi terpalit dengan pelbagai isu berkaitan dengan kes-kes mahkamah. Mereka kata Zahid Hamidi boleh dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri selepas beliau bebas daripada hukuman mahkamah. Namun demikian, ada beberapa jawapan yang telah diberikan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antaranya beliau kata, Zahid Hamidi belum lagi bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah. Tiada hak untuk kita menentukan dia bersalah sehinggalah dia dijatuhkan bersalah oleh mana-mana mahkamah, kata Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim berjanji, kalau Zahid Hamidi bersalah, didapati bersalah di mahkamah, maka dia akan dipecat juga, kata Anwar Ibrahim. Pemimpin Bersatu hari ini, Dr. Afif Bahardin, hari ini mempersoalkan sama ada Anwar Ibrahim akan memecat Ahmad Zahid Hamidi jika timbalannya itu didapati bersalah bagi pertuduhan rasuah. Berikutan kenyataan Perdana Menteri itu bahawa menteri akan dipecat jika didapati terlibat rasuah. Saya amat komited, saya amat optimis bahawa Anwar Ibrahim akan menepati janji beliau berkaitan perang rasuah. Dia tidak akan teragak-agak dan saya yakin dia tidak akan berkompromi dengan keputusannya. Iaitu, walaupun Zahid Hamidi sekalipun, Anwar Ibrahim akan pecat juga kalau benar Zahid Hamidi didapati bersalah nanti. Pastilah kita semua yang ada di negara Malaysia pun pasti memohon supaya siapa-siapa pun, tidak pedulilah itu Zahid kah atau itu menteri-menteri yang lain kah, kalau memang bersalah, buat apa lagi mempunyai jawatan dalam kerajaan? Lebih baik dipecat saja. Lagi pula, bagaimana dia boleh jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri kalau memang dia akan dihantar ke penjara? Bukankah itu satu soalan yang perlu dijawab tapi mudah? Saudara-saudara, Afif yang merupakan timbalan Ketua Bersatu Shah Alam turut berkata, tindakan Anwar yang melantik Zahid ke jawatan nombor 2 kerajaan dilihat bercanggah dengan pendiriannya berhubung rasuah. Sedangkan Presiden UMNO itu masih berdepan puluhan pertuduhan di mahkamah, kata beliau. Dakwaan Anwar bahawa beliau akan memecat menteri yang terpalit rasuah seakan satu percubaan untuk mengalihkan kebimbangan dan kemarahan orang ramai yang dikejutkan dengan pelantikan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Tambahnya lagi, jika Zahid disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan rasuah dalam kes yang sedang berjalan, adakah Anwar akan pecat beliau serta-merta? Atau Anwar akan beri alasan Zahid boleh kekal sebagai timbalan Perdana Menteri sementara menunggu rayuan ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan? Wow, ini memang luar biasa. Soalan yang memang agak panas dan sukar dijawab, tetapi saya yakin, saya optimis Anwar Ibrahim tidak akan menunggu rayuan ke Mahkamah Rayuan dan juga tidak akan menunggu rayuan ke Mahkamah Persekutuan barulah memecat Zahid Hamidi. Saya yakin bahawa berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemerhatian kita beberapa tahun, Anwar Ibrahim tidak akan berkompromi dan dia tidak akan teragak-agak untuk memecat Zahid Hamidi sekiranya Zahid Hamidi didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada perbicaraan yang akan datang ini. Pada 11 Disember, Anwar berkata, sesiapa yang terlibat dalam rasuah atau salah guna kuasa
akan disingkirkan dari kabinet serta-merta. Saya kata no corruption. Saya bercakap dengan ketua parti komponen. Kalau ada rasuah semasa pentadbiran saya minta mereka dipecat serta-merta. Saya tak tolak ansur, kata Anwar Ibrahim. Pada Oktober, Zahid yang turut memegang portfolio kemajuan desa dan wilayah dalam kabinet itu dibebaskan daripada 40 pertuduhan rasuah dalam kes sistem visa luar negara. Pada waktu ini, Perdana Menteri ialah Ismail Sabri Yaakob, bukan Anwar Ibrahim. Jadi maknanya, apapun keputusan yang telah diumumkan oleh mahkamah, yaitu berkaitan pembebasan Zahid terhadap 40 pertuduhan rasuah dalam kes sistem visa luar negara, tidak ada kaitan dengan mana-mana Perdana Menteri, termasuklah Anwar Ibrahim, kerana itu diumumkan oleh Mahkamah Tinggi sendiri. Bagaimanapun, beliau masih menghadapi 40 pertuduhan lain berkait rasuah dan pecah amanah dana Yayasan Akal Budi. Dalam kenyataan hari ini, Afif turut bertanya sama ada Anwar akan memecat mana-mana menteri yang turut didakwa di mahkamah atas tuduhan rasuah. Jika jawapannya adalah ya, mengapa beliau melantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri yang sudah pun didakwa? Jika tidak, mengapa dakwaan Anwar bahawa beliau akan memecat menteri yang mempunyai kes rasuah adalah terbukti palsu, katanya. Anwar mesti jelas dan terang mengenai perkara ini, kerana beliau sudah pun melanggar janji takbir urus yang baik dengan melantik Zahid yang menghadapi pelbagai pertuduhan rasuah, kata Afif Bahardin lagi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda tekan dulu butang subscribe di ruangan bawah ini untuk mendapatkan isu terkini daripada channel ini, dan tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyatakan keyakinan saya bahawa Anwar Ibrahim akan memecat mana-mana menteri, termasuklah timbalan Perdana Menteri, kalau itu didapati bersalah dan telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh mana-mana mahkamah yang ada di Malaysia. Kita harus menyokong apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Kita harus menyokong tindakan dan seruan Anwar Ibrahim supaya perang rasuah harus lebih dikuatkan lagi. Terima kasih kerana menonton channel ini. Jangan lupa sekali lagi tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.